Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke Usrah Ilmuwan siri yang ke-92. Jadi pada malam ini kita akan mula majlis kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini seperti biasa pada waktu yang sama hari Ahad jam 9 malam kita akan bersama untuk mendengar kupasan topik berkenaan sains dan Islam. Jadi pada malam ini kita membawakan tajuk sains sistem sains sistem kewangan Islam, iaitu istiharan perang atas riba, yang akan disampaikan oleh Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, iaitu pengerusi kluster sains dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Prof untuk membentangkan tajuk pada malam ini. Silakan. Terima kasih Saswani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini. Tajuk malam ini yang sebenarnya saya buat dedicated kepada kerajaan Islamic Emirate of Afghanistan. Semasa saya melawat Afghanistan, ada satu perkara yang berlaku yang agak mengejutkan saya, iaitu bila saya berjumpa dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan mereka, mereka telah bertanya sama ada kita dalam ABIM ada mempunyai sistem keuangan Islam. Dan saya katalah kita memang adalah, tetapi dari segi teori kerana kerajaan Malaysia masih lagi tidak menerima secara total kewangan Islam ini. Dan mereka kata memang mereka perlukan itu, dan as a country mereka telah decide untuk melaksanakan sistem kewangan Islam ini. Dan saya kata tahniahlah di atas pemilihan yang mereka telah buat tersebut, kerana inilah satu pemilihan yang berani yang sebenarnya, dan kita tak heranlah mereka sebuah negara yang telah berjihad di medan peperangan dan menunjukkan bahawa mereka boleh berjaya menang. Ini kan pula dalam sistem kewangan, kita harap mereka akan berjaya, dan mereka meminta bantuan kita terutama dalam ABIM untuk menyediakan satu platform yang sesuai untuk kewangan Islam ini. Jadi pembentangan saya ini yang sebenarnya menjawab kebanyakan soalan-soalan yang mereka telah tujukan semasa saya berada di Afghanistan pada ketika tersebut. Okey. Pertama kita elok define dulu apa dia perkara ni. Asas kita pada dasarnya ialah ayat Quran ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah telah berfirman yang mengatakan bahawa Allah telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Dalam ayat inilah, panjang ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya ambil bahagian yang penting itu saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi dia menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Dan bukan saja Allah memberitahu kita mengenai perkara ini bahawa dia menghalalkan jual beli, tetapi juga mengatakan riba itu haram. Nanti kita akan bincang sedikit apa yang dimaksudkan dengan riba tersebut. Tapi apa yang menarik saya ialah yang juga menjadi tajuk kepada pembentangan saya pada hari ini, apabila Allah dalam surah Al-Baqarah juga berturutan daripada ayat yang sebelum tadi yang saya bacakan tadi. Ayat ini saya akan baca secara penuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Jika kamu tidak melaksanakannya, maknanya jika kita tidak mengharamkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok harta kamu dan kamu tidak buat zalim dan merugikan dan tidak dizalimi. La tazlimu wa la tuzlamun. Jadi perbuatan riba ini dianggap oleh Allah sebagai perbuatan zalim dan tidak juga menzalimi. Dia dua, satu dia zalim, kemudian dia menzalimi pula perkara yang kedua. Jadi Allah memberi amaran bahawa dia mengisytiharkan perang terhadap sesiapa yang masih tidak ataupun membenarkan riba. Jadi ini terkena kepada kita lah sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem kewangan ini. Okey. So pertama kita nak faham apa dia financial system Financial system ni boleh kita bahagikan kepada direct finance dengan indirect finance lah. Pada asasnya bila kita cakap mengenai direct finance, we are talking about financial market seperti money market, capital market. Dan indirect finance kita bercakap mengenai finance intermediary seperti credit institution, monetary financial institution dan lain-lain lagi. Tetapi yang mengaitkan di antara keduanya itu ialah funds iaitu kewangan itu sendiri Itu sama ada you are a lenders iaitu net savers. Dan ini selalunya dikategorikan dari segi orang rumah household ataupun syarikat, kerajaan dan non-resident dan borrowers di antara lenders dengan borrowers ini non-spenders tadi kita panggil net savers dan non-spenders jadi itu pun sama juga golongannya, kerana household itu orang-orang yang duduk di rumah tu juga dia akan mungkin menjadi borrower, peminjam ataupun dia akan menjadi yang meminjam. Jadi itu adalah financial system secara direct. Kalau kita tengok aliran wang itu dinamakan financial system. Tapi kalau kita nak bagi satu definisi ataupun kenyataan yang jelas, ini adalah proses dan prosedur yang digunakan oleh satu organisasi ataupun satu kerajaan pengurusan untuk exercise dia punya financial control and accountability ability. So ini termasuklah recording, verification, time reporting dan lain-lain lagi. Dan ini akan memberi kesan terhadap revenue dia, pendapatan dia, perbelanjaan dia, aset dan juga liabilities Jadi bila kita bercakap mengenai financial system ni, dia involve duit, kredit dan juga finance. Tiga ini adalah asas kepada financial system, iaitu duit, money, kredit dan juga finance. Dan kita akan cuba terangkan apa yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga ni sebelum kita masuk. Ini adalah secara am saja yang sama ada sistem riba ke sistem bukan riba pun akan mengambil kira ketiga-tiga perkara ini. So definisi dia kalau kita tengok apakah dia duit ataupun money. Money is anything of value that serve as a general medium of exchange. Dia akan menjadi asas. Duit ini ialah yang menjadi asas kepada pertukaran kita nanti Bila kita kata memberi minjam, jadi maka selalunya kita perlu satu entiti yang dinamakan wang ataupun money. Jadi unitnya pun adalah ukuran daripada accounting dan untuk save ke store pun dia ada mempunyai kuasa tertentu. Dan wang ini pula saya tidak akan go into detail kerana dia tak ada impact dari segi sama ada Islamik ke tak Islamik ke. Wang is still wang lah. Itu satu apa kata walaupun ada setengah pandangan mengatakan sama ada wang itu berasaskan kepada komoditi seperti contoh gold ataupun wang itu satu kertas yang seperti di Amerika in God we trust, maknanya kertas saja kita trust. Itu pun ada juga pandangan dan saya tidak akan masuk dalam polemik tersebut di sini. Dan perkara yang kedua ialah apakah di kredit ataupun loan
An arrangement yang ianya adalah arrangement yang kita buat within a lender yang memberi wang dan ataupun property kepada peminjam borrower. Ini adalah satu agreement lah, dan the borrower agrees to return the property or repay the money usually along with interest lah. Ini satu tarifan yang diberikan, yang standard tarifan lah. Dan apakah dia finance? Finance ialah a branch and economy concerned with resource allocation. Maknanya bila kita tengok resource allocation as well as resource management, resource management, acquisition and investment. Jadi bila kita involve dengan resource allocation, ini terbagi kepada resource management, acquisition and investment, maka kita cakap mengenai finance. Finance. Jadi it relate to money and the market itself. Dia menghubungkan di antara duit dan juga market. Jadi kalau kita nak tengok secara lebih detail, dia lebih besar lah. Apakah ada sektor-sektor financial sector ini? Kita boleh katakan real estate firm, money market, bank dan payment processor yang dilakukan, insurance, consumer finance, mortgage, retail businesses, dan ini semua akan melalui financial sector, dan dia akan provide sama ada provide intermediate financial services, manages and allocate and transfer financial capital, atau issue loan, mortgage dan lain-lain lagi lah. Jadi ini semua adalah coverage untuk financial system yang saya sebutkan tadi. Dan financial system ini kalau kita nak tengok komponen dia, kita ada financial institution seperti bank, financial market, bergantung kepada apa market yang kita talking about. Kalau kita tengok exchange, maka dia adalah kewangan. Financial instrument yang kita akan gunakan untuk menggerakkan financial system tersebut, dan financial services, servis yang kita provide untuk pastikan bahawa finance itu berjalan dengan baik, dan juga currency ataupun money ataupun duit dalam bahasa kita yang simple dia. Dan perkara ini boleh function of financial system ni mungkin dalam bentuk provide liquidity, iaitu kecairan dalam wang tersebut, facilitate payment mechanism, risk management, allocation of fund, capital formation, itu kita mendapatkan duit untuk berniaga, ataupun valuation of fund. Dan ini semua mungkin berlaku pada peringkat lokal, dan ianya boleh ditransferkan terus ke perangkat global. Jadi dia berkait secara international kewangan ini, dan ini involve dengan central bank, international financial institution dan sovereign wealth fund. Jadi perlu ada apa yang kita panggil private sector, official sector dan infrastructure dalam membentuk pergerakan finance daripada local ke global. Untuk Malaysia, kita ada number structure yang agak unik, iaitu kita ada banking system. Bank negara Malaysia sebagai dia punya yang terbesar sekali yang mengawal segala-galanya. Jadi banking institution ni boleh jadi sama ada commercial bank, dan ini termasuk Islamic bank, finance company, merchant banks, dan kita ada juga discount houses dan office of foreign banks, offshore bank macam sebagai contoh di Labuan. Dan kita ada juga non-bank financial intermediaries seperti contoh provident and pension fund, insurance companies including takaful, saving institution, dan kita juga ada unit trust iaitu bond dan integrated fund board, housing credit institution, cagar mas berhad, dan beberapa lagi company yang non-banking financial intermediaries. Bagi market, kita ada money and foreign exchange market, money market semua, foreign exchange market, dan kita juga ada capital markets, iaitu the equity, especially menggunakan bond markets, yang ni public debt lah. Selalunya kerajaan akan mengeluarkan bond, dan securities, private debt securities. And dari segi derivative, kita ada beberapa derivative market, sebagai contoh commodity future, KLSE CI future, Clibor futures, dan lain-lain lagi. Dan offshore market, kita ada Labuan International Offshore Financial Center. So ini adalah financial system structure di Malaysia. Jadi kalau kita tengok, banyaklah. Asasnya kalau kita tengok, dia ada banking system, non-banking financial system, money market,
capital market, derivative market dan offshore market. Okey. Apa pula bonds? Ya, bonds ialah investment security where investor lend money to a company or a government for a set period of time in exchange for regular interest payment. Once the bond reach maturity, the bond insurer returns the investors money. So, jadi bond ni adalah satu cara lah untuk investment. Bond yang sebenarnya akan affect the stock market because when bonds go down, maka stock market selalunya price akan tend to go up lah. Ini selalu berlaku, jadi opposite. Kalau bond itu jatuh, maka selalunya stock market akan naik. So the opposite also happen. When bond price go up, stock price tend to go down. Jadi ini adalah typical dari segi fluid pergerakan bond dengan stock. Itu ada perhubungan antara keduanya. Jadi bond ni compete with stock for investors dollar, kerana bond ni selalunya dikonsider sebagai selamat lah, kerana dia tak fluctuate banyak berbanding dengan stok yang berubah mengikut masa. Okay, and cuma bond ni selalunya dia punya return dia agak rendah lah. Jadi kalau kita tengokkan dia seperti berikutlah. Bond are loan made to a corporation or government. The stock are shared of ownership in a company. So when bond price decrease, stock price rise. When bond price increase, dia terbalik, dia akan berlaku. So bagi orang yang quote-unquote smart, dia akan diversify dia punya portfolio, ambil mix both di antara bond dengan stock, supaya dia selamat lah. Taklah apa orang kata menanggung kerugian ataupun tak mendapat keuntungan yang tinggi. So, apa yang pentingnya di dalam financial kewangan ini, apa yang kita panggil sebagai financial stability, iaitu kita nak pastikan bila kita involve dengan wang, maka wang tersebut stable. Dan ini kalau tengok dekat US, dekat Europe, mereka ada safeguard financial stability ni daripada satu framework untuk menjaganya. Contohnya di US ini dia ada micro surveillance, dia ada consumer protection, ada crisis management and resolution procedure. Malaysia pun ada juga tetapi jarang kita bincang ni perkara ni kerana stability Malaysia ni orang selalu tak peduli sangat. Kita ni financially very small. Tapi adalah digalakkan mempunyai satu kawalan terhadap financial ini sendiri. Kalau kawalan ini tidak ada, maka kita akan dapati financial system kita akan turun naik dan tidak ada orang akan percaya terhadap our financial system. Semasa berlakunya krisis baru-baru ni, maka US telah introduce banyak regulatory dan supervisory system. Jadi dia nak pastikan sistem stability dia tu yang memang agak fragmented itu akan lebih terkawal. So saya pun tak nak go into detail lah. Mengapa saya letakkan ini ialah kerana buat masa ini sistem kewangan Islam tak ada ni. Ini adalah satu kelemahan kita sekarang ni yang perlu kita laksanakan supaya stability dia boleh dipercayai, walaupun ada setengah pandangan mengatakan bahawa kita tidak akan menghadapi masalah ini, masalah stability ini dalam sistem kewangan Islam. Tetapi saya rasa pada pandangan saya sendiri, personally saya rasa kita perlu ada sistem stability ini untuk menjaga kestabilan kewangan Islam. Sebagai contoh di Eropah, oleh kerana dia mempunyai beberapa bank negara dia. Jadi kita dapati disebabkan oleh terlampau banyak bank ni, dia tahap kebocoran atau tahap kestabilannya tu agak questionable lah. Kerana kadang-kadang kita dapati kalau lah pengurusan dia tak baik, satu negara tak baik, sebagai contoh Spain ke tak baik, maka dia akan ambil kesan pada negara lain. Kalau Portugal ke tak baik ke, satu je cukup. Jadi dia akan impact kepada negara-negara lain dalam Europe. Inilah satu kelemahan yang perlu kita tengok dan cuba atasi supaya tidak berlaku seperti ini. Dan apakah dia Islamic banking?
Islamic banking is saya start dengan banking ya, kerana ini lebih mudah ya untuk kita memahami ya. Islamic banking adalah bank yang berasaskan kepada Islamic law ya, pada dasarnya ialah syariah lah. Jadi kalau kita nak masuk dalam hukum fiqh ya, banking ini adalah di dalam fiqh muamalat ya, iaitu Islamic rules on transaction ya, jadi dia muamalat. Jadi rules dan praktis fiqh muamalat ni datang daripada sumber yang sama, iaitu Al-Quran dan Sunnah, dan ada normal hukum-hukum fiqh yang lain ya. Dan di Malaysia, Islamic banking ini bermula pada tahun 1983 ya. Dan the commercial bank ya, bermula pada tahun 1993, dan dia punya skema produk dan servisnya pun berturutan ya, selepas itu. Dan untuk Islamic bank kita menggunakan ada logo ni. Kalau ada logo ni biasanya ini adalah Islamic bank ya, di Malaysia. Okey. Jadi kalau tengok sekarang ni dari segi establishment of Islamic financial system di Malaysia ya, kita dapati banyaklah banking industry ya, walaupun macam contoh Maybank sebelum ni tak ada Islamic, sekarang dah ada. So boleh katakan kebanyakan bank yang tak ada Islamic, HSBC dan lain-lain pun sekarang ni dah ada RHB dan lain-lain lagi. Okey. So maknanya semua orang dah masuk mengenai memilih untuk menawarkan Islamic banking di Malaysia. Asasnya kalau kita tengok ya, Islamic banking ni dia punya asasnya adalah berarti berikut, iaitu provision of riba ya, macam disebutkan daripada Al-Quran yang saya sebutkan pada awal tadi. Asalnya tak ada riba, tak boleh ada riba, dan aktiviti yang dibenarkan oleh undang-undang saja. So dia lagi satu ialah dia ethical dan moral value dia tinggi ya, profit dan loss sharing. Gambling tidak dibenarkan ya, di dalam Islamic finance, dan untuk speculate iaitu menggunakan sebagai contoh meneka-neka masa depan apa semua ni pun tak dibenarkan ya, dalam Islamic finance. Ini ada rule-rule yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalat. So dari segi timeline kita dapati mula-mula ni biasa cakap ni timeline ni adalah di Malaysia lah. Dan kita mula dengan wadiah current account pada 1983 hingga 1990. Dan seterusnya ada capital financing. Kemudian kita mula membuat mudarabah interbank dalam 1991 hingga 2000. Dan dalam 2001 kita mula mengenalkan wadiah debt card. Dan pada 2006 ya, kita introduce commodity murabahah ya, ataupun profit rate swap ya. Dan beberapa lagi tawarruk ya, dan seterusnya sekarang kita dapati telah banyaklah lagi instrumen-instrumen ya yang digunakan di dalam Islamic finance. So principle of Islamic banking ini sebenarnya saya katakan nombor satu ialah provision of riba ya, riba tak boleh diterima. Dan lagi yang kedua yang paling penting ya, ialah ianya equity participation, maknanya kita kongsi ya untung rugi. Selain daripada itu, dia tidak menggalakkan gharar ya. Gharar ini ialah kita venture pada masa depan dan membuat prediction ya, apakah berlaku masa depan ya, jadi gharar. Ataupun membuat excessive transaction ya, tanpa kawalan. Jadi ini pun tidak dibenarkan oleh Islam. Dan ianya adalah contractual relationship ya. Prinsip Islamic banking ini ialah contractual, maknanya depend upon the nature of transaction ya, perlu ada contract. Dan money as a potential capital, dan ini pun kita kena define ya, clearly apa yang dimaksudkan dari segi money as a potential capital. So kalau kita tengok perbezaan di antara Islamic banking dan conventional banking system ini ialah dari sudut business framework dia, provision of riba, zakat sebagai religious tax, syariah supervisory, mesti ada apa yang dipanggil dengan syariah supervisory board, dan beberapa restriction yang telah saya sebutkan tadi. Jadi dari segi basic principle of Islamic finance ni kita katakan provision of riba, tak ada interest, provision of gharar, tak aliyah contracts and gambling, asset backed finance, that is finance to be tied to tangible goods and services, provision of finance on unethical activities seperti menjual opium, ganja dan lain-lain itu.
Dan no gain without the risk of loss. Mesti ada. Ini adalah satu bisnes. Maknanya bila kita buat bisnes, ada mungkin kita untung, ada mungkin kita kalah. Ada kita rugi, ya. Jadi there is a no gain without the risk of loss. Dari sudut tersebut. Okey, riba. Apa dia riba? Riba kalau kita nak tengok maksud dia dari segi bahasanya ialah tambahan, ya, tambahan. Jadi ini telah dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 275 tadi yang saya telah bacakan, di mana Allah membenarkan trading tetapi tidak mengharamkan riba. Jadi ada banyaklah interpretasi mengenai riba ni, ya. Dan kesan daripada interpretasi itu kita akan dapati ada beberapa perkara itu kita boleh anggap riba, dan ada yang tidak. Jadi sebagai contohnya interest. Interest adalah forbidden, ya, dalam Islam. Dan selling debt at a discount is also, itu pun tidak dibenarkan. Itu pun dianggap sebagai riba. Gharar ialah, gharar ni excessive risk. Maknanya kita ambil risk terlampau tinggi sangat. Hazard dan ambiguity, ya. Benda-benda yang seperti itulah. Dan gharar can exist in the object or terms of the contract. Jadi kita kena tengok, ya, macam mana kontrak itu ditulis. Dan bergantung kepada cara dia ditulis itu, maka kita boleh katakan dia ada gharar atau tak ada. So implikasi of gharar ni, ya, adalah kita tengok, berdasarkan kepada kontrak. So existence of the object, ability to deliver, the sale, to sale in one pun tak dibenarkan, ya. Ini dianggap sebagai gharar. And future sale pun, ya, future sale pun dianggapkan sebagai gharar. Dan kalau kita tengok karakteristik differences, ya, di antara Islamic dan konvensional ini, dari segi framework, ya, kita dapati Islamic Bank adalah berdasar kepada syariah, tetapi untuk banking biasa ataupun lebih dikenali sebagai interest based, jadi dia secular principle, ya, not based on any religious law. Okay, dan dari segi syariah supervisory board, each bank selalunya ada dia punya board dia sendiri yang menilai, ya, sama ada kesesuaian bisnes yang dilakukan itu bersesuaian dengan syariah, tidak. Tetapi kalau conventional bank yang interest, tak ada such requirement lah. Dari segi prohibition of riba in finance, makna financing tu tak ada interest, ya. Jadi kat sini ramai orang soal, jadi kat mana keuntungan dia didapati? Ada, nanti kita akan tunjuk bagaimana. So based on principle of buying and selling of asset, whereby the selling price include a profit margin. Jadi itu ada keuntungan yang boleh kita dapati. Okay, dari segi restrictions, mana yang saya katakan tadi, dalam economic activities which are not syariah compliant, maka tidak dibenarkan bank Islam. Tapi untuk bank interest based ni tak ada restriction. Dari segi zakat, kita bank kena finance business involving pork, alcohol dan lain. Dan selain daripada itu, kita kena bayar zakat. Tapi untuk bank lain tak ada, tak perlu. So, apa? Semua orang kata, macam similar je conventional bank ni. Jadi Islamic Bank is a bank. There is intermediary in a direct funding between deposition and financing of customer. So yang pentingnya adalah dia punya syariah compliances, ya. So fully on man-made principle dia conventional bank. Tapi Islamic Bank ialah berdasarkan pada syariah, pada hukum Allah. Interest based transaction, most of the activities are interest based. Kalau kita tengok conventional bank, keuntungan ni datang daripada interest. Tapi absent of interest based dalam Islamic Bank. Jadi risk management dia berbeza, elimination of risk, concern with elimination of risk. Tetapi dalam Islamic Bank, bear the risk when involving any transaction. Iaitu dia dalam bentuk perniagaan. Jadi bank itu sendiri adalah satu perniagaan. So aim at maximizing for profit, ya. Untuk bank biasa memang itu tujuan dia, untuk dapat profit, ya, tanpa restriction. Jadi ini berbeza dengan Islamic Bank yang bergantung kepada syariah, ya, keperluan syariah. Dari penalty, it can charge additional money. Kalau dia perlu, dia charge, ya, dan compound the interest kadang-kadang menyebabkan banyak masalah, ya, kepada masyarakat.
So cuma kalau dalam Islamic bank, charge is in the form of ta'wid, atau compensation yang determine oleh Syariah Advisory Council. Dan bank customer relationship, kalau conventional banking dia credit and debtors, tetapi kalau dalam Islamic bank it is more partners, investors and trade, buyer and seller. So it is more reasonable lah in that sense. So kalau kita just summarizekan, dia seperti berikutlah. The risk is still the same, fire, tornado, and domain. Tetapi kita dapati the risk itu is shared in Islamic finance. Tapi no risk sharing di dalam conventional finance. Dan dia menerima riba, tapi dasar tak terima riba. Late payment fee itu ada, tetapi kalau Islamic finance tak ada, no late payment fees. Okay, so secara itu. So basic approach ialah Islamic law. Dan sebenarnya kita ketahui Islamic law ni boleh ada dua jenis lah. Satu untuk ibadah yang legalized by syariah, dan muamalat, dealing or transaction. Jadi kita ada pembahagian dua ini. So muamalat, new transaction can be accommodated to ijtihad as long as it do not contain a provision. Jadi sumber kita senang saja dalam Islam, iaitu daripada Al-Quran dan juga dari Sunnah, dan fiqh, derah knowledge through ijtihad, dan 4 school yang penting dalam Sunni tradition. Jadi kita kata ada Quran, ada Sunnah, dan dari situ kita tengok pada ijma', lepas tu kita tengok sama ada ijma' ataupun tidak, atau concession. Dan kita tengok dari segi kias, analogi, iaitu sama ada kes yang rupa dia hampir sama, tapi bukan sama. Dan akhir sekali kalau dah tak ada semua ni, baru kita buat ijtihad. Dan inilah yang akan membentuk Islamic finance punya produk. So ia je kontrak, Islamic contract, Islamic nature ini, freedom of contract provide the provision element are avoided. Di mana kena ada kontrak, some aspect of the contract relation, kerana ini pun disebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah telah mengatakan bahawa setiap transaction ataupun setiap perniagaan mesti ada bertulis, dan ini dijelaskan dalam Al-Quran juga. Jadi konflik dan misunderstanding itu telah di settle dulu, barulah dibuat kontrak tersebut. Jadi exploitation pun tak ada, kerana kita pastikan tak ada. Dan provision in the transaction juga telah dinyatakan dengan jelas dalam kontrak tersebut. Jadi riba, gharar apa pun disekat dekat situ lagi pada awal keadaan. Jadi when we say syirkah, kerana musyarakah ini ialah syirkah, iaitu partnership, which is really mean sharing, maknanya musyarakah, maknanya kita share dari segi money, labor and anything else. Rasulullah pernah bersabda, people are partners in 3 things, water, habis and fire. Jadi syirkah is defined as a contract between partners on both capital and profit. Ini adalah musyarakah. Jadi partnership, jadi ada beberapa jenis lah. Syirkah al-mil, partnership of ownership, ataupun the kind of syirkah may come into existence in 2 different ways. By partner's choice ataupun without the partner's choice. Maknanya di mana kedudukan partner kita. Dan kind of partnership ini boleh kita bagikan kepada beberapa lagi, iaitu syirkah al-aqad, iaitu partnership of a contract, ataupun kita boleh bagi lagi pada syirkah al-awal, financial company, atau syirkah al-aman, company of workmanship, dan beberapa lagi lain. Jadi partnership ni pun ada banyak, syirkah al-wujud, atau di mana partnership with eminent people, yang invest, where the partners have no investment at all. All they do is purchase the commodity on a deferred price and sell them on the spot. Jadi profit yang earn itu is distributed between them at a agreed ratio. Selain daripada musyarakah, ada juga mudarabah. The word mudarabah come from the word Arabic root darabafi, which means going and working to obtain livelihood. Di mana mudarabah is a special kind of partnership whereby one partner provide work in trade
and the other side provide the capital. Ya. Bila ada pembahagian di antara partner itu, seorang akan menjalankan trade, itu business tersebut, tapi lagi seorang hanya provide capital saja, maka ini dinamakan mudarabah. So the first partner is called mudarib, and the second partner is called rabul mal. Ya. Okay. So different between mudarabah and musyarakah dan mudarabah ini ialah the investment in musyarakah comes from all the partners. Ya, musyarakah, dua-dua partner akan memberi dia punya duit, tetapi dalam musyarakah bukan saja itu, ya, mereka boleh juga involve dalam business, ya, can work together. So major Islamic contract used in financing ada sebagai contoh sale, exit contract, deferred trading, price deferred sale, murabahah, object deferred sale, ataupun salam atau istisna, leasing sale of infrastructure, ijarah, partnership of musyarakah atau mudarabah, dan interest free loan, qard al-hasan, or loan and service charges. Jadi kalau kita nak tengok secara keseluruhan, ya, main contracts in Islamic finance, dari segi sale contract, kita ada murabahah, mana profit disclose sale of an existing asset, ataupun kita boleh dalam bentuk salam, ya, sale of a commodity with full spot payment for the future delivery, ataupun istisna, ya, itu sale of an asset to be manufactured, ya, masa belum di manufacture lagi, ataupun kita boleh buat dalam bentuk lease contract, iaitu ijarah, ya. Lease could be structured as an operational or financial lease, ya. Dan kita boleh bagi loan contract juga dalam qard dan Islamic interest free loan. Dan dari segi participatory contract boleh macam saya telah bentangkan tadi, iaitu mudarabah dan musyarakah. Itu pilihan. Dari segi kontrak kita boleh buat wakalah, iaitu kita create satu agensi, ataupun kafalah, iaitu kita buat satu garanti punya sistem, ya, untuk produk tersebut. Jadi ini tipikal lah. Jadi kalau kita nak tengok secara detailnya, panjang lah. Untuk banking kita ada al-wadi'ah, wadi'ah wadomna, bid sabil ajil, ya, itu deferred payment sale, al-ijarah, ijarah muta'al bitalik, bisa'al salam, ya, bil istishna, ataupun saf, ya, sale for money, ya, yang ini pun agak restrict, ya, qard al-hasan, ya, untuk pinjaman. Ini servis-servis macam saya katakan tadi boleh bentuk dalam wakalah, di mana kita ada agent, atau hiwalah, transfer of debt, jualah, reward based on contract, kafalah sebagai guarantor, ada penrun, ya, sebagai pawn shop, ya. Jadi itu banyaklah definition dan murabahah ni, macam saya telah bincangkan tadi, as incurred on the purchase of asset to be sold and sell it to another person by adding some profit which is known to the buyer. So ini murabahah, ya. Murabahah tradisional, ya, bagaimana dilakukan, salam tradisional, istisna tradisional, ya, ijazah tradisional. Jadi saya tak nak go lah, saya dah bagi dah secara ringkas apa yang dimaksudkan oleh perkara ini, ya. So in ideal Islamic model, kita nak two-tier mudarabah model, ya, di mana profit and loss sharing modes of financing on both the asset and liability side. Itu adalah yang terbaik, ya, kalau boleh dalam Islamic banking. Kalau dah tak boleh macam itu, maka kita ada one tier mudarabah with multiple investment tool, ya. Jadi ini adalah beberapa lecture mengenai perkara ni. Saya tak nak go into this again very detail. Ataupun kita gunakan tawaruk broker client bank, ya. Nah, ini pun ada satu cara. Dan ataupun kita menggunakan apa yang kita panggil sebagai fixed liability with multiple investment tool, ya. Jadi ini digunakan tawaruk. Okey. Jadi dalam di sini semua ni, ya, untuk memastikan, ya, semuanya adalah mengikut syariah, kita selalu ada apa yang kita panggil sebagai syariah scholars, ya. So most banks selalu akan create a private initiative, ya, by pious Muslim, and syariah compliance semuanya dijaga oleh satu komiti lain, ya. Dan komiti ini mungkin satu komiti yang di dalam ataupun di luar bank tersebut, ya. Bergantung, ya.
So banyak form syariah department. Kalau ada setengah bank tu dia ada syariah department dia sendiri, ataupun dia external to the bank sebagai advisor, ataupun supervisory board in the bank, supervisory board, national, professional syariah advisory firm, ataupun international fiqh bodies. So banyaklah syariah bodies ni. So bergantunglah. And syariah and legal risk. So buat masa ni tak ada unified syariah rule. Maknanya semua agree pada satu. Adalah tetapi agak terhad Application Islamic contract in non-Islamic jurisdiction, choice of law and dispute settlement selalunya menggunakan English law saja tidak ada syariahnya. Jadi ini pun satu perkara yang perlu kita relook back again. Kalau dari segi saiz memang besar lah, tak payah nak cakap lah ini Islamic financial ini. Jadi apa yang pentingnya ialah ada key provision dalam instrument, transaction, practice, activity. Kalau kita nak tengok dari segi equity pun lebih kurang sama juga iaitu kita invest dalam perkara syariah saja. Interest based leverage tak dibenarkan, buying on margin pun tak dibenarkan, short selling tak dibenarkan, trading other conventional speculative financial derivative pun tak dibenarkan, sale of debt dan banyak lagi lah, improper disclosure pun market manipulation tak dibenarkan, disseminating misleading statement pun tak dibenarkan. So apakah dia sukuk? Sukuk ialah the instrumen yang digunakan. Sukuk dalam bahasa Arab ialah financial certificate. Maknanya dia lebih kurang sama macam bond. Jadi sukuk ini asset backed instrument and tradable syariah compatibility trust certificate. So dia adalah bond lah, tapi yang Islamic bond. So cerita dia memanglah dalam sejarah memang ada cerita mengenai penggunaan sukuk ni dalam Umayyad Caliphate dalam first century of Islamic calendar, di mana mereka menggunakan commodity coupon in place of cash. So different between sukuk and conventional bond ini. Conventional bond adalah contractual debt security, while sukuk represent the undivided ownership of each of the sukuk holders in the underlying asset. Jadi beza dia bukannya contractual debt dia sebagai normal bond, tapi dia adalah ownership dan return in conventional bond come in interest and the principal amount, whereas in sukuk the return is in profit. Apa profit yang dapat kita share. Itu perbezaannya. Sukuk holder have ownership right in the underlying asset, while conventional bond namely represent a debt certificate. So sukuk must be asset backed, while conventional bond may be backed by financial asset such as receivable, which are not allowed in the case of sukuk. Okay, so sukuk ada similarity and differences. Saya dah sebutkan tadi beberapanya, tapi di sini lebih kurang kita ulang lagi sekali untuk buat table. Jadi kalau kita nak structurekan Islamic bond ni, type and structure of Islamic bond ni banyaklah. Mengikut AAOIFFI, satu organisasi yang jaga Islamic bond ni, ada 14 major sukuk. Sukuk ijarah, sukuk ijarah, ni semua ni kita bincangkan sebelum ni mengenai perkara-perkara ni, istilah-istilah ni semuanya kita guna istilah yang sama. Jadi sukuk al-murabahah, musyarakah dan lain-lain, mudarabah, wakalah dan lain-lain. Okay. So sukuk ni pada dasarnya boleh kita tradable sukuk, debt based sukuk, and equity based sukuk. So the most common ialah investment sukuk, di mana kita ada mudarabah sukuk, musyarakah sukuk, dan ijarah sukuk. So kalau kita tengok dia punya itu adalah berasaskan sama apa yang kita bincangkan sebelum ini. Boleh kita tengok mudarabah sukuk bagaimana dilaksanakan. Begitu juga mudarabah ini mudarabah sukuk juga. Musyarakah sukuk diceritakan juga bagaimana yang kita telah bincangkan sebelum ni, ijarah sukuk. So sukuk di structure kalau kita tengok keseluruhannya, kita ada originator, kita ada asset, kita ada issuer, kita ada investor, kita ada arranger, kita ada underwriter, kita ada syariah advisors dan legal advisors. So, sukuk memang perlukan kesemuanya ini.
Dan ada istilah yang dicadangkan, iaitu green sukuk untuk design perkara yang sustainability dan support climate related matters. Ini dinamakan syariah, yang syariah compliance. Yang ini yang energy efficiency, pollution prevention, sustainable agriculture and fishing, sustainable water management, protection of equity, clean transportation, environmental friendly technologies. Ini dinamakan green sukuk. Dan kalau kita tengok ijarah sukuk proses perlu dia, perlu ada originator, ada investor dan ada SPV ya, di mana kita nak laksanakan sukuk tersebut ya. Dan begitu juga dengan takaful ya, takaful adalah insurans, jadi kita ada takaful participant, kita ada syariah compliant investment. So sama ada takaful pool dengan operator dan takaful participant tu boleh dalam bentuk mudarabah ataupun dalam wakalah ya. Itu adalah dua kaedah yang boleh kita gunakan. Dan rating, Islamic bond rating ni masih tak berapa ada lagi, walaupun kita boleh menggunakan rating daripada bukan Islamic, rating Moody's, Standard Poor's and Fitch rating of Islamic bond ya. Mereka juga membuat rating. Dan rating ini, premises of financial ini panjanglah ceritanya, sama juga. Saya just summarizekan apa yang kita telah bincangkan tadi. Impak dia kepada global financial crisis memang banyaklah kita dapati bahawa Islamic financing system ni memang penyelesaian bagi banyak ya global financial crisis yang berlaku sekarang ini. So rating ialah satu cara ya untuk kita menilai ya mengenai social performance dia, sistem control, loan portfolio quality, financial profile dan governance and strategy ya. Tapi macam saya katakan tadi lah, kita masih tak very strong dalam bidang rating ini. So kalau kita tengok dari segi global financial crisis tahun 2008-2009, kalaulah masa itu ya Islamic banking telah diambil sebagai option ya, satu-satunya option, maka apa yang berlaku dalam global financial itu tidak akan berlaku. So itulah dia je. Okay. Dan sekarang ni we are talking about Islamic fintech ya, kerana apa yang berlaku ialah dengan penggunaan digital sekarang ni banyak perubahan yang berlaku dengan cepat sekali ya. So kita boleh create trading platform, kita boleh create peer-to-peer mobile payment, money transfer dan crowdfunding melalui Islamic fintech ya, sebagaimana yang berlaku ya juga pada all other financial system. So ada banyaklah yang boleh kita cakap, punya blockchain dan lain-lain lagi ya, boleh memudahkan untuk pelaksanaan finance, Islamic finance ini. Okay. So macam saya katakan tadi lah, bergantung kepada negara ya. Macam Saudi, mereka menggunakan existing legislation. Macam UK, mereka pilih je mana yang dia nak. Macam Malaysia, kita decide untuk ada dua-dua, iaitu yang interest dan non-interest. Tapi Sudan dengan Iran, mereka decide untuk full-fledged ya. Cuma seperti yang kita ketahui lah, ekonomi dua-dua negara ni sebenarnya agak susah nak cakap lah. So hopefully dengan adanya Afghanistan dalam sini, dengan bantuan kita, insyaAllah Islamic finance ini akan menjadi lebih baik lah. Untuk Kuwait, mereka ada buat special arrangement lah. So perkara ini perlu dilakukan ya secara properly lah, kalau kita nak memastikan ya Islamic finance ini gagal bukan kerana sistem dia tak bagus, tetapi gagal kerana kelemahan kita ya, pakar-pakar dalam bidang finance, Islamic finance. Okay, jadi challenges dia memang berat lah. Kita kena ada awareness dari stakeholders, kita kena ada government vision, tapi Alhamdulillah Afghanistan lah ada vision tu, walaupun negara kita sendiri masih tak ada. Dan in education dari segi legal, taxation, regulation dan lain-lain, as absent of Sharia compliance, ini juga perlu kita atasi. Kita kena ada satu united Islamic finance, jadi awareness perlu ada, dan absence of legal and taxation framework ya, yang perlu kita create khas untuk Islamic finance.
So key recommendation ya, kita cadangkan the government mesti ada support dari government ya. Kerana financing ni kalau tak ada government support susah. Dan kita kena amend apa yang ada, dan the best way is to remove all the riba base dan kita ganti totally. Dan kita change and create a level playing field ya di antara riba base dengan syariah base ni. Jadi kalaulah kita boleh buat semua ini, maka insyaAllah kita akan dapati ya, Islamic finance akan berada di tempat yang kukuh lah. Kerana ianya tidak involve dengan riba ya, tidak involve dengan riba atau interest yang menyebabkan inflation dan lain-lain lagi. Dan memang kita dapati ya, satu masalah besar ya dalam kewangan ya, sistem kewangan dunia sekarang ini. So harapan kita lah ya, bahawa usul-usul sedang dibuat lah, seperti contoh IFM telah menyediakan ya, Islamic Treasury Placement, Islamic Profit Rate Swap dan lain lagi ya, untuk globally supaya perkara ni ya, bila kita set up satu katakan di Afghanistan, maka dia tidaklah terkantung-kantung kat situ ya, tak boleh bergerak lagi. So role of Islamic finance ni memang kita harap ya, dia akan membantu dalam National Development Goal, dan ini memang amat penting ya, kena menjadi darah ya, kepada pembangunan negara tersebut ya, dan memastikan ya, semua sistem kewangan dan pergerakan wang tersebut akan berjalan dengan lancar. Okay, sorry. So main challenges seperti yang saya katakan tadi, paling pentingnya ada government intervention. Mesti ada peraturan legal system yang sesuai dan produk financial yang bersesuaian. Okay, dan lain-lain lagi lah, ada senarai dia. Dari segi Islamic finance in the world, kebanyakannya lah pada bank, tetapi yang lain tu masih kecil lagi. Sukuk masih kecil, fund masih kecil dan lain-lain lagi. So bank pula, ada beberapa bank telah ditubuhkan, minta maaf ya. Okay, ada beberapa bank telah ditubuhkan di seluruh dunia, dan kita dapati jumlahnya makin lama makin bertambah. So we really have to look at the finance ecosystem ya, secara keseluruhannya ya. Kalau tidak, dia tidak akan bermakna lah. Bila tengok dari segi policy institution, capital availability, digital infrastructure, market understanding ya, barulah kita dapat ya melaksanakan financial Islamic finance ecosystem yang sesuai. So the high level goal itu yang kita hendak dalam monetary system ini pada dasarnya ialah safety and stability, accountability, efficiency, inclusion, user control, integrity, adaptability and openness ya. Ini semua kena ada. Tak kira lah sama ada duit tu dalam bentuk kertas, dalam bentuk kripto ataupun whatever bentuk lah di masa akan datang. So dari segi global shared utilities, kita dapati bahawa digital trading tu akan menjadi penting. Trade finance interpretation akan menjadi penting juga, dan guide untuk principle for trade finance ini perlulah tak dipisahkan dari segi daripada keseluruhannya, di antara buyer and supplier, di antara trade finance network dan juga ada stakeholders ya yang ada pada masa ini. So thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sazwani. Yes, any question ataupun pandangan yang mengenai pembentangan ya yang saya telah buat tu, tak tahu Sazwani dah pergi ke mana.
Ada pandangan ataupun itu daripada chat. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya dalam konteks Afghanistan ni, adakah tim yang ada dari Malaysia akan provide total solution, maknanya complete dengan finance, takaful, sukuk, mungkin derivative, Islamic derivatives, ataupun kita ambil pendekatan step by step, kita mulakan dengan consumer base dulu, lepas tu baru business related features, kemudian baru framework yang maknanya instrumen-instrumen kewangan Islam yang lebih kompleks lah, macam derivatives, future dan sebagainya. So adakah kita nak ambil langkah total solution serentak ataupun step by step? Macam mana Prof? Saya rasa memanglah untuk kita buat secara total memang berat, kerana banyak daripada financial instrument Islamic financial instrument masih tak ada lagi. Bila kita try to identify, kita compare di antara interest base dengan Islamic punya base, kita dapati ada banyak lompang. banyak kawasan-kawasan yang tak ada. Memang kita memang duk fikir kalau boleh nak mula dengan retail base dulu dan slowly build up sampai kepada peringkat yang tertinggi lah. Tetapi even yang itu pun kita tengok pun ada masih lagi, bila kita really nak go into 100% itu yang dia jadi susah ya, kerana negara-negara yang decide nak buat 100% macam Sudan dengan Iran, mereka tak ada proper design ya. Dan kalau kita tengok pun dia dari segi hukum ya, banyak dia perbuat itu kita tak boleh terima ya, tak boleh terima. Walaupun dia berkata 100% tetapi kita disagree dari segi instrumen-instrumen yang dia percadangkan itu. So we have to go back ya. Kerana kalau pada dasarnya ya, dari segi fiqh ya, dari segi fiqh ya, bagi siapa yang mengkaji fiqh, kita akan dapati Hanafi punya fiqh muamalat adalah yang terbaik lah buat masa ini. Dan memang kita menggunakan itu sebagai asas bagi cadangan financial untuk Afghanistan ini. Dan mereka pun dah bersetuju ya supaya kita guna itu sebagai asas. Dan kita develop instrumen-instrumen yang lebih lagi daripada itu dengan melihat pada hukum-hukum yang ada lah, mengikut apa yang saya telah senaraikan. Tetapi memang bukanlah satu perkara yang mudah ya. Bila kita dibagi challenge ya, saya terkejut jugalah. Kerana mereka rasa bahawa ABIM ialah sebuah organisasi yang mempunyai ramai pakar-pakar ya, dalam bidang finance ni. Tetapi bila kita really orang kata put our hand into setting up for a country, baru kita nampak ya, bukannya mudah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk, memang panjang slide tu, 74 slide. Komprehensif lah yang dilihat tu. Cuma mungkin kita boleh lihat, ini pandangan saya lah sebagai ahli ekonomi. Dia ada dua benda yang berbeza yang kita perlu lihat. Yang pertamanya monetary. Dulu masa saya belajar dulu, masa peringkat degree, dia tak differentiate di antara monetary dengan financial. Dia anggap benda tu sama. Kerana kita pun ingat benda tu sama lah kan. Tapi bila dah makin lama baru kita sedar bahawa kita punya pemahaman tentang dua konsep ni berbeza. Satu monetary. Sekarang ni kita guna istilah, dulu kita guna kewangan Islam, ekonomi kewangan, kita guna ekonomi kewangan. Tapi bila masuk banking, financial, kita tak reti nak guna apa, takkan kewangan bank dan sebagainya kan. Jadi dua benda yang berbeza ni Prof. Sebab benda ni bagi saya dia ada, saya tak pasti lah, sebab saya pun tidak di dalam bidang ini. Jadi saya tak tahu macam mana Islamic punya view tentang monetary economy dengan financial economy.
Financial dengan monetary. Monetary ni dikawal oleh bank pusat. Money, duit ni dikawal oleh bank pusat. Dan financial ni, duit yang telah dicetak, dicipta, di apa semua tu, ini bank ni saja yang dia guna apa-apa saja duit yang bank pusat telah create. Okay, bank pusat peranan dia cetak wang, dia ada banyak instrumen yang dia buat untuk cetak wang. Dan satu daripada instrumen yang paling besar adalah interest rate. Interest rate ni yang akan menentukan berapa banyak duit yang akan ada di pasaran. Duit inilah yang akan masuk dalam sistem bank, dan sistem bank ni akan bagi pinjam berdasarkan instrumen yang Prof cerita tadi tu. Okay. Yang Prof cerita tadi tu semua duit yang dah masuk dekat bank, dah masuk dalam sistem bank. Tetapi Prof tak cerita yang di atas tu, macam mana duit ini dicipta. Dicipta. Dia asalnya duit ini dicipta daripada sistem US ni. Kita guna sistem US ni. Bretton Woods ni, Bretton Woods ni nama tempat dekat US ni. Sebelum perang, US ni antara kuasa yang besar yang cuba untuk kawal dia punya interest, dan mereka ni lah yang mencipta sistem dunia yang ada ni. Saya mungkin akan ambil masa lebih sikit sebab saya nak bagi pemahaman tu lebih detail, sebab kita perlu concentrate yang di sini. Bagi saya lah, kita concentrate monetary. Financial ni dah ada dah. Cuma tinggal lagi yang macam saudara Ghazali beritahu, kita kena buat step by step. Kita kena ada dia punya macam blueprint dia. Okay, step yang pertama, stage yang pertama kita kena sediakan apa, stage kedua. Okay, yang itu semua yang bawah yang Prof cerita tu, financial tu. Saya agree tentang benda tu. Cuma tinggal lagi kita perlu touch up lagi supaya dia nampak orang lebih faham. Okay, yang saya nak sentuh ni monetary tu, kewangan. Sekarang ni dekat Malaysia ataupun bila kita orang mengajar budak-budak pun kita guna istilah monetary. Monetary ekonomi monetary. Kita guna istilah tu sebab tak boleh nak samakan dengan financial. Bank pusat ni saja yang boleh create money. Bank pusat ni mempunyai peranan untuk cipta duit. Okay, dia ada kuasa untuk cipta duit. Kalau dia nak duit tu banyak dekat pasaran, dia turunkan interest rate, semua bank akan turunkan interest rate dan dia akan, banyak orang akan pinjam duit. So duit akan berlambak-lambak dekat pasaran. Kalau inflasi, dia naikkan interest rate macam mana yang berlaku di US, naikkan interest rate, jadi bank pun akan naik, dia tak panggil interest rate, antara bank dengan bank dia panggil discount rate. Naikkan discount rate, so bank pun semua akan naikkan interest rate. Sekarang ni kita guna yang wang, dia panggil, ada istilah yang dia panggil tu, saya dah lupa lah. Naikkan interest rate tu, jadi orang tak nak pinjam, wang semakin kecil dekat pasaran dan itu akan mengekang berlakunya inflasi. Okay, inilah sistem yang kita tak ada lagi. Islamic punya sistem tidak ada lagi. Macam mana bank pusat kontrol benda ni. Okay, saya nak berbalik pada Bretton Woods tu. Yang itu antara kunci yang paling penting. Tapi saya tak boleh nak ni sebab saya pun bukan betul-betul faham sangat bidang ni lah. Bagaimana Amerika Syarikat dia kontrol duit, dia kontrol money. Financial tu dia tak kisah sangat, hang buat lah apa benda produk hang nak buat, itu hang punya pasal. Tapi money, duit dia kontrol. Dia kontrol duit. Dulu US dia pack dengan emas. Dia pack dengan emas. Maknanya kalau dia nak cipta duit, dia nak cetak duit, dia kena ada backing dengan emas. Tapi lepas tu bila dia ada menghadapi krisis 1971, krisis, mereka ubah sistem ni. Ubah sistem ni di mana sekarang ni dia boleh cetak duit tanpa perlu ada emas. Okey? Dan dia cipta, mereka ni yang mencipta IMF dengan Bank Dunia. Dua bank ini kontrol bank seluruh dunia. Dua bank ni, dia kontrol bank seluruh dunia. Hang nak buat apa dengan duit tu, hang nak buat mudarabah ke, hang nak beli apa ke, itu hang punya pasal. Dia tak kacau benda tu. Tapi dia jaga monetary system tu. Dan one of the antara satu yang kita tidak, yang bank tidak mungkin boleh atasi, yang kita pun tidak ada. Saya tidak terbaca pun bagaimana Islamik punya monetary system. Sistem monetary berasaskan Islam. Tidak ada lagi. Saya tidak nampak lagi sistem ni. Yang banyak financial, Islamic financial. Yang itu banyak tu. Semua produk-produk yang Prof ceritakan tadi tu. Baik, saya nak berbalikkan pada benda ni. Dalam sistem bank ni, bank pusat saja yang boleh cetak duit. Bank lain tak boleh cetak duit. Commercial bank tak boleh cetak duit. Okay, bank pusat boleh cetak duit. Tetapi commercial bank dia boleh cipta kredit.
Dia boleh cipta kredit. Ini yang kunci pada saya, kunci kepada kelemahan, nak kata kelemahan ni bukan kelemahan lah yang menyebabkan ekonomi tidak stabil. Okay, IMF dengan Bank Dunia ni memang US control. Sebab tu kalau kita tengok, kita pun pening kepala kenapa kita punya nilai duit kita naik turun. Dia orang ni yang jaga nilai kita. Sebab US tu memang satu. US dekat mana-mana satu. Daripada dulu tahun 1970 sampai sekarang, nilai dia satu. Kita punya duit saja yang nilai dia berbanding dengan US turun. Daripada dulu RM2 sekupang kalau tak salah saya, masa kita merdeka dulu, sekarang dah dekat RM4 5 kupang. Siapa yang kontrol tu? US. So, sekarang ni apa yang juga penting lah, kita kena bincang dengan central bank dia. Sebab central bank ni, dia punya peranan ni very crucial untuk memastikan bahawa kita ada satu sistem yang mengamalkan pendekatan Islam. Sebab itu orang introduce emas tu. Sebab itu Rusia bila dia kena perang, duit dia jatuh berapa banyak sangat jatuh, dia pack duit dia dengan emas. Stabil lah sekarang. Duit dia stabil sekarang, tak goncang. So, itu antara benda yang saya tengah digest ni. Kenapa benda tu penting tu. Jadi, untuk elak Afghanistan ni daripada ditembak ni bukan dengan peluru, ditembak oleh sistem yang memang dah ada ni, kita perlu juga memastikan bahawa mereka ni kuat, sustain. Dia boleh orang kata sustainable tu lah. Dia boleh lawan benda ni. Yang itu penting. Kalau tidak, kita introduce lah apa produk pun, tapi bank pusat hancur. Dia akan, sebab itu Bahrain, negara Iran dengan negara apa yang Prof cakap tu, benda ni dia tak dapat kawal. Dia cuma buat financial je yang bawah-bawah tu. Takaful lah apa semua kan, insurans dan sebagainya. Dia main dekat situ. Tapi yang dekat atas tu kita tidak sentuh. Jadi benda ni kena faham jugalah nanti bila Prof nak briefing orang sana, dia kena ada konsep yang kuat dekat sini. Dekat sini key dia. Bila cipta duit tu, duit yang berlambat-lambat, duit ni akan masuk dalam sistem bank. Lepas tu hang bagilah apa benda hang nak buat bisnes apa macam mana, nak pakai riba ke tak nak pakai riba tu, itu hang punya pasal. Tapi yang penting macam mana duit tu dicipta. Itu yang saya rasa kita perlulah duduk sit down dengan geng-geng yang mempunyai good knowledge on this one. Sebab kita tak nak nanti Afghanistan ni dia kena tembak. Kena tembak sebab sistem monetary system dia tu tak kuat. Okay, financial system satu isu yang lain yang kita bincang sekarang ni banyak on financial system, but not on the monetary system. Sebagai negara, sebuah negara Afghanistan, kita cakap Afghanistan negara, so monetary system dia tu antara benda yang kita kena attack dulu. Kita kena strengthen dekat situ dulu dan kita kena cari solution untuk pastikan wang duit dia tu cukup kuat. Kalau duit dia tak kuat, orang boleh naik turun nilai dia. US dia boleh buat apa saja, dia boleh jatuhkan nilai wang. Bila jatuh nilai wang, tak kira financial system yang macam mana pun buat takaful ke buat apa, collect, semua akan collect sebab nilai wang tu dah jatuh. Yang ini yang US main ni, yang kita sendiri sampai sekarang tidak ada lagi solution untuk kita offer. Okay, yang ada semua orang kata okay, pack dengan emas, itu antara satu. Tapi banyak lagi isu yang kita lacking lah. Macam mana sistem monetary ni berjalan. Itu pandangan sedikit sebanyak pandangan saya lah, Prof. Mungkin kita boleh sama-sama fikirkan lah. Selain daripada financial tadi lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Sufian. Memang pandangan yang kita tengah berfikir sekarang ni, kerana monetary system tu memang lain. That's why saya mula-mula nak cakap ke monetary system and kewangan. Tetapi monetary system by itself is satu area yang bagi saya lah Islamically menggerunkan, kerana orang Islam tak bincang pasal monetary system. Betul kata Sufian itu. Memang untuk Afghanistan ni kita akan create monetary system dia sekukuh yang boleh. Sampai Amerika pun kalau lah Afghanistan kata duit dia satu US dollar ialah satu Afghan, maka dia akan jadi macam tu.
Jadi macam mana nak buat itu yang kita tengah pening sekarang ni. Nak pastikan bahawa apa orang kata macam US lah, in God they trust, we also trust in God. Sebab our God is Allah. So dalam sistem kewangan ni memang apa orang kata the role of bank negara tu penting. The central bank tu. Saya ada sentuh sedikit lah. Memang betul lah dari segi Brettle convention tu memang semua orang pakai. Cuma yang masalahnya bila US decide untuk tak nak pack dengan gold tu, itu yang semua orang masih nak ikut juga. Itu yang jadi masalah kita lah. Tapi yang satu perkara yang menarik kalau kita perhatikan bila kita tengok dari segi monetary system, walaupun saya sebenarnya cadang nak present the next one ni on monetary system, tapi tak apalah, saya dah bawa kerana ini penting kerana like you said Sufian, selagi monetary system tu tak berfungsi dengan baik, apa yang dicadangkan ini semua adalah orang kata dia punya byproduct je. Orang kata the root of all is dekat monetary system. Cuma satu perkara yang kita kena tumpukan, sekarang ni monetary system ditentukan oleh interest. Yang ini yang agak menarik sebenarnya. Because dalam Islamicnya sistem, kita dah agree dah bahawa riba tak ada. So bila riba tak ada, duit kita sepatutnya tak fluctuate. Tak fluctuate. Ya, kerana duit tu fluctuate kerana, like you say lah, bila riba naik tu betul buat discount lah macam-macam lah untuk turunkan dia, naikkan dia balik, turunkan dia balik, naikkan balik. Tapi now, when we pengkaji monetary system ni, kita remove the interest. Solution ni dah jadi simple sangat. And kita terkejut tengok solution itu. So sekarang ni kita tengah masih berbincang lagi kerana pakar dalam bidang monetary ni pun tak ramai di Malaysia ni. Bila kita bincang dengan mereka, dia kata, mereka tak pernah fikir pula kata interest tu bila kita buang interest punya dalam equation tu, dia jadi ganjil. Jadi saya memanglah kita masih duk bincang lagi. Walaupun demikian, I'm getting orang kata message daripada Afghanistan ni pushing untuk kita put the proposal as soon as possible, because mereka bergantung pada kita untuk memberi cadangan. Dan kalau boleh lah Saudara Sofian, if you can just write something on this monetary, because right now dalam tim kita tak ramai orang dalam bidang, and we need really somebody yang can help us dalam hal ini. Walaupun saya sebagai ahli fizik, saya menggunakan ilmu fizik untuk mengkaji monetary system dan juga financial system, kerana saya rapat dengan equation apa semua ni. So kita boleh remove mana-mana yang saya rasa dalam Islam kita tak guna. Macam riba tak ada, kita buang komponen riba, kita buang komponen gharar dan lain-lain lagi tu. Tapi equation yang original, yang asal, yang digunakan dalam Brettle punya convention pun dia jadi lain. Jadi inilah dia yang kita cuba buat sekarang ni lah. We go to the fundamental, dan daripada fundamental tu hopefully nanti insyaAllah kita akan ada an Islamic punya yang tak bergantung pada riba. Itulah dia nak cakap sekarang ni. Dan dari detail memang saya kena present satu lagi presentation on monetary system, dan kita look into very detail the present monetary system and how US control dari segi exchange rate dan lain-lain lagi. Wallahualam. Terima kasih Sofian. Ada lagi ke? Sazwani boleh take over. Saya take over ni macam saya aja ambil semua. Ada siapa komen ke? Lain lagi komen? Saya terima kasih lah. Kerana memang kami need input dalam hal ini. Sorry Prof. Jadi ada lagi ke yang nak tambah Prof?
Cik Wan ke Prof Razak? Mungkin Tuan Ghazali Haji Abu ada nak. Saya tak ada, pertama kali nak belajar. Nak dengan Tuan Haji Amir. Assalamualaikum. 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 Gelap sikit. Gelap banyak. Terima kasihlah Prof. Dua Prof dah cakap, saya ni bukan Prof. Saya ni bukan Prof. Ini masalah ni. Dia okey. Saya melihat, actually tak selalu, ni first time dengar kot yang lihat ni, kerana melihat isytiharan perang atas riba. Jadi yalah, apa yang diletakkan tu alhamdulillah bagus, tapi sepatutnya yang itu dimasukkan dalam chapter 2, 3, 4 lah. Chapter pertama ni bila kita bercakap tentang peperangan atas riba ni, kita patut kupas berkenaan dengan dua cabang riba sebenarnya. Satu cabang tu dikupas dalam Al-Quran dan satu cabang lagi itu sebenarnya dikupas oleh hadis Rasulullah SAW. Itu yang sebagaimana Profesor Sufian katakan, kita banyak bincang pasal finance tetapi tidak monetary. Memang dalam ni dah ada dah yang apa ni, ahli-ahli ulama-ulama an-nasi'ah dan juga riba al-fad. Yang nasi'ah ni lebih kepada monetary, iaitu tentang 6 perkara ribawi tu. Dan dari situ kita boleh melihat apa yang tak dibenarkan. Dan kita supaya dalam legal maxim dalam Islam ni mudah aja untuk apa ni ibadah. Legal maxim dia ialah kita hanya boleh buat apa yang disyariatkan. Tapi di dalam muamalat kita boleh melakukan selagi dia tidak diharamkan. Jadi itu bezanya kan. Jadi riba kita bukanlah bila tak boleh Nabi tak buat jadi bid'ah, tidak kan. Jadi kita kena faham tentang legal maxim tu. Jadi semudah kita melihat riba nasi'ah itu tentang 6 perkara ribawi dalam hadis Rasulullah SAW, termasuklah emas, kurma, garam dan sebagainya. Dan kemudian itu relate kepada monetary. Yang kedua ialah riba al-fad. Yang itu lebih kepada interest, itu riba juga. Jadi kemungkinanlah kita boleh melihat daripada perspektif tersebut. Dan lepas tu kita melihat kepada produk. Yang ini banyak produk, kita masuk dah detail produk. Jadi kita lihat dulu philosophical conceptual, dan macam Prof Sufian cakap tadi tentang fractions theory tu, the lower the denominator, the higher will be the value dan sebagainya. Denominator tu bergantung kepada interest rate sama ada tinggi atau rendah kan. Jadi itu juga penting. Dan juga kita Bretton Woods 1940, kemudian Nixon telah memaksa IMF sebenarnya, bukan US. Kalau US, negara di dunia tak akan follow. Tetapi apa yang berlaku ialah IMF yang mengambil keputusan supaya semua negara di dunia mesti mengikuti apa yang IMF telah buat. Masa tahun 40 tu, saya rasa, bagi pendapat saya lah, US dollar is okay kerana dia pegged to gold. Yang isunya tahun 71 bila tak ada lagi pegging to gold. Itu isunya. Cumanya apa peran? Disebabkan IMF ini mengatakan bahawa tidak ada negara dalam dunia ini boleh untuk tidak mengikuti apa yang telah diputuskan pada tahun 71 tu. Jadi saya lihat takkan negara Malaysia nak buat seseorang macam Russia dia besar tau. OIC diam. Tapi tak nak cakap banyak sangat lah pasal ni, benda dua perkara ni sebagai asas sebenarnya kepada ekonomi Islam lah. Itu. Dan satu lagi perkara tentang Afghanistan ni ialah
Prof dah tahu bagaimana inclination mereka dari segi apa keputusan fatwa. Adakah mereka cenderung untuk menggunakan keputusan fatwa Malaysia ataupun keputusan fatwa Saudi Arabia? Kerana keduanya ada berbeza. Dan Iran, minta maaf saya bercakap, Iran merupakan salah satu force, Islamic economic force sekarang ni. Dan dia punya statistik yang baru lah. Sebelum ni saya bila buat presentation dan sebagainya, memang Iran punya stats tak ada. Tahun 2020, Iran punya stats dah ada. Dan dia sebenarnya melebihi Malaysia. Melebihi Malaysia, tapi dari segi hukumnya, wallahualam. Sebagai contoh, tawaruk yang sepatutnya dari segi hukum tidak ada, dari segi hukum ialah yang saya faham, orang yang terakhir ialah orang yang pertama. Tapi dari segi, bukan dari segi hukum, dari segi implementation Malaysia. Sedangkan dari segi hukum yang ketat, orang yang terakhir itu tidak boleh diorganiskan menjadi orang yang pertama. Itu yang di Malaysia ni panggil organize tawaruk, yang mana Saudi tidak menerimanya. Dan di Malaysia ni kalau lihat tawaruk dan murabahah, dia form close to 50% of our financing. Sedangkan mudarabah hanya 0.02%. Musyarakah is about 9%. Jadi itu satu lagi isu lah. Jadi inclination di mana? Jadi lepas tu baru Prof boleh buat cadangan. Kalau dia cenderung kepada Saudi, maknanya money market yang Malaysia ada, Islamic money market ada Malaysia ada, tu tidak boleh agak sukar untuk direkomend lah, kerana tawaruk yang digunakan tu tidak diiktiraf di Saudi. Itu yang saya faham setakat yang ni lah. Cukup sekadar ni. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah silap, tolong tunjukkan. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Amir. Memang very interesting lah dalam hal ini. Memang the first soalan saya tanya masa berbincang dengan Menteri Kewangan tu, which one you nak prefer, Saudi ke Iran ke ataupun Malaysia? Dia kata dia tak mau ketiga-tiga. Dia suruh kita accommodate something yang baru totally, yang apa orang kata will stand by itself. And memang kita rasa ini satu tanggungjawab yang berat lah. Walaupun sebagai orang harakah, orang Habib, saya rasa happy because at least ada satu negara yang ada trust kepada Habib untuk mencadangkan kepada mereka untuk melaksanakan satu sistem yang tak based on riba yang sebagainya yang dalam Al-Quran, yang As-Sunnah. Dan bukanlah mudah, saya tak kata dia mudah, tetapi bila dia cakap dia tak nak ikut yang lain-lain tu, dia kata bagi dia pun dia suruh kita mula daripada Hanafi, saya sebenarnya saya sebutkan. Memang kalau kita tengok dari segi muamalat, Hanafi punya school punya itu lebih komplit lah, lebih lengkap. So dia kata kita start dari situ. Kita tak nak start daripada Malaysia, kita tak nak start daripada Iran, kita tak nak start daripada Saudi. Dia kata pada mereka itu tak betul. Dia kata kita campur-campur ni. Walaupun kita bagi nasihat lah, mungkin untuk mula-mula ni kita campur-campur dulu supaya we learn through the process. Dia kata no. Once you campur-campur, you takkan ke mana-mana. So that's why kita rasa it's a big challenge lah for us too. Kerana kita ni memanglah duk kata sistem Islam ni bagus, tapi bila minta untuk kita laksanakan, kita pun sendiri naik pensan. Rasa nampaknya bukannya semudah yang kita katakan. So apa nama tu lah, kalau boleh ada sahabat-sahabat yang berminat untuk memberi pandangan tu. Kita ada seorang wakil yang jaga bahagian ni, iaitu Saudara Ahmad, nama dia, dan dia jaga bahagian kewangan ni, dan dia adalah konsultan kewangan untuk di UAE. So dia yang handle sekarang ni untuk kami, dan saya cuma orang kata ketua besar ajalah, cuba faham daripada semua pihak ajalah, kerana saya attend semua meeting bersama dengan orang lain. So
to me it is a challenge, bukan, dan saya anggap saya sendiri pun tak ada solution, dan saya rasa dunia pun tak ada solution. So apa yang kita akan cuba, kita terpaksalah mana yang perlu ijtihad, kita kena ijtihad lah. Kerana masa is a bit short. Mereka sebagai sebuah negara dah setuju. Adakah ini, actually saya tanya juga, dia orang tak takut ke kepada IMF apa semua ni? So, dia kata if we can go to war with the American, with everybody, and we won, ya Allah give us untuk menang, ini kan pula ini kata kita akan go sama-sama, dia kata. So kita harap kita boleh bagi apalah satu penyelesaian yang dapat membantu, insyaAllah. Allahuakbar. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Amir atas kupasan juga proses daripada Tuan Haji Amir dan Prof jugalah. Jadi daripada segi hukum, Ustaz Dr. Abdul Halim Muhammadi, Ustaz Datuk Dr. Mohtar Syafi'i dan Prof Dr. Ashraf Fadil antara pengaruh dan jemaah dia. Okey. Baik, terima kasih. Jadi ada lagi ke? Silakan dengan saya Abu. Saya ni orang engineering, tapi orang pinjam finance pun kita nak nyebut juga. Kita nak bagi pandangan lah sikit. Saya nampak kalau apa yang berlaku sekarang ni, just nak relate perkembangan semasa sikit. UK sedang batalkan dia punya notes pound, 20 pound tu. Baru nak pergi tukar kat money changer dah tak nak. So duit tu jadi kertas betul lah lepas ni. Kertas saja-saja. Jadi mungkin di Afghanistan boleh tengok satu approach kalau dia boleh buat recall kepada dia punya notes. Keluarkan notes baru, dan notes itu mungkin nak distrukturkan back by emas dan sebagainya. Kalau mungkin dia keluarkan 1 dinar bersamaan dengan 1 dinar gold betul. Cuma in term of transaction orang bawa duit fizikal kertas tu lah. Tapi duit tu ada dekat dia punya macam bank negara. Itu mungkin satu idea je lah. Yang kedua saya pernah bincang dengan siapa saya tak ingat. Tapi saya pernah tanya orang finance ni. Saya kata sebelum bank ni wujud, dulu-dulu orang buat financing macam mana? Jadi jawapan yang dia beritahu kepada saya ialah dia kata dulu pembelian aset ni menggunakan equity model. Maksudnya katalah kita beli rumah, harga rumah tu katalah 100,000. Maknanya yang nak beli ni ada berapa? Dia ada 10,000. Jadi dia kena cari satu lagi partner yang ada 90%, 90,000 lagi, dan dia partner up dan rumah itu menjadi equity. Kemudian dia sewa daripada partnership tadi. Jadi dia bayar 90% je sewa. 10% sebab dia owner. Jadi kalau dia fail untuk bayar sewa, jadi equity dia akan merosot. Dia akan ditolak. Sampai satu masa katalah dia nak jual, jadi dia boleh jual, dia boleh beli equity tambahan daripada 10 dia naikkan pada 20. Jadi itu maknanya dia beli daripada partner seorang lagi lah. Jadi saya tengok model tu macam, jadi tak ada istilah yang rumah kena tarik, tak ada. Sebab kalau dia ada istilah. Ada juga? Ada istilah musyarakah mutanakisah, mengikut konsep tu. Yang tu saya tak mahir lah yang istilah-istilah tu kan. Maknanya tapi maknanya modelnya begitu, sifat dia begitu. Jadi dia very natural punya muamalat saya kira lah. Itu knowledge yang agak menarik juga bila saya tanya orang lama banking ni, dia kata sebelum bank wujud macam mana. Jadi mungkin kita boleh pergi kepada very fundamental yang approach yang ni with some modern touch lah, online dan sebagainya, tapi backed by pure asset macam gold tadi dan sebagainya. Sekadar lontaran je lah. Saya tak mahir bidang ni, bidang saya ni tapi okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji Razali. Dia apa namanya, dia berbalik kepada apa yang Prof Sufian katakanlah, iaitu
dari segi duit tu, macam mana kita nak keluar duit, apa asas dia. Bila kita relatekan asas dia dengan goal, itu satu cara. Tetapi bila kita tengok bahawa berapa jumlah nak keluarkan, itu pun lagi satu perkara. Overflooding ekonomi dengan duit juga ada masalah. Untuk paging juga itu pun satu masalah. Kerana kita start dengan duit negeri lain. So again lah, benda-benda ni semua perlu difikirkan dengan lebih mendalam kerana tak ada sistem ni. Kita memang tak ada. Dan just the basic nak keluar duit tu pun tak tahu berapa duit nak keluar. Jadi we have to go back and study apa yang berlaku pada zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat, dan mungkin at the end of the day kita terpaksa buat ijtihad. Cuma itulah kalau sama dia akan question, who are you who can make the ijtihad? Tetapi but then benda ni it's not as simple as it is. Saya pun merasakan bahawa isu ni ialah isu moden, bukannya isu cerita lama. Dan kita kena fikirkan, orang-orang moden sekarang ni kena fikirkan perkara ni, especially those yang expert on monetary. Memang perlu difikirkan semula dan kita kena tengok. Selama ni kita hanya tumpu kepada financial system. Tapi itulah macam Prof. Sufian kata, that is the orang kata lebihan daripada monetary. You have to set up the monetary system first, and then daripada situ baru you buat all those instrument yang lain. So memang I agree. That's why saya pun tak berani nak start dengan monetary, kerana saya pun pening kepala nak mikirkan sistem monetary yang tak berasaskan interest. Tak pernah jumpa lagi. Saya baca banyak lah ni, artikel, baca everywhere dekat internet yang kita boleh access. Memang tak ada. Memang not available orang kata. Jadi nak berpegang pada satu yang tak ada susah. Memang saya eventually sekarang ni menuju kepada memang kena buat ijtihad. Cuma siapa yang nak buat ijtihad tu? Saya rasa saya tak qualify lah untuk buat macam tu. Kecuali kalau ada orang yang memang pakar monetary dan dia faham apa yang dimaksudkan dengan penciptaan duit, menggunakan duit tersebut sebagai medium untuk apa orang kata melakukan financing kerana sekarang ni duit itu menjadi perantara. Jadi bila duit itu jadi perantara, kita kena beri value kat atas duit. So untuk Amerika, untuk yang based on interest, memanglah duit tu ada interest kat situ yang akan fluctuate juga dengan interest tu. So bila kita decide, tak boleh, kita tak nak riba totally, kita tak nak interest totally, jadi bila kita kata kita tak nak itu, duit kita dah suddenly kita tak boleh lah guna teori-teori digunakan oleh the interest base ni. Punca yang menjadi banyak masalah kita orang Islam ni ialah kerana kita tak pernah memikirkan itu. Kita memikirkan sistem, tetapi kita lupa dah basic system. So saya haraplah kalau boleh Prof. Sufian tulis something on monetary so that I can learn fast and the team can learn fast, and orang kata, tapi make sure buang semua dalam equation monetary itu yang mengatakan ada interest. And then saya dah tengok lah tu. Saya tengok ganjil jadi saya pun nak rasa nak terima pun saya pun takut. So that's why saya need opinion daripada rakan-rakan kita yang can look at it. Memang OIC sepatut buat semua ni, tapi itulah masa saya involve dengan OIC, masa saya work dengan Mekah dulu pun dah memang isu ini dah timbul. Tapi itulah again, OIC ni OIC je lah tengok lah. Gitu je. Saya dah tak ada harapan lah pada mereka lah. So that's why saya decide now I'm going on my own. Lagipun masa kita Tuan Haji Amir, kita ni dah tua orang. So kalau kita nak harap orang-orang seperti ini memang tak boleh harap lah.
So bolehlah Sufian write something untuk bantu kita insya-Allah. Kalau boleh present juga. Okay, so Tony. Okay, saya rasa Prof nak tutup dengan conclusion. Tak ada conclusion. Oh, okay. Banyak soalan yang saya sendiri tak boleh jawab. Jadi saya rasa itulah tentang apa kepuasan kita pada malam ini pun ramai expert kat sini yang boleh bertukar pandangan dan pendapat lah. Saya rasa satu perbincangan yang menghidupkan juga. Okay, mungkin daripada Amir. Against IMF 197 decision. Mungkin kita boleh buat satu tajuk lagi. Kita jemput Tuan Amir untuk membentangkan lah tentang Jangan. Saya boleh komen-komen boleh lah. Bagi emas tu macam mana dari simpan duit? Soalan daripada Prof Cik Wan. Itulah apa namanya, the issue ni dia lebih besar lagi. Kerana monetary system ni dia punya accepted rule by semua orang di dunia ni sekarang ni, bahawa ini dikeluarkan oleh bank negara. Duit dikeluarkan oleh bank negara. So apabila bank negara keluar, dia punya formula, kalau siapa yang ada chance tengok the formula of monetary system, ada interest kat situ. Ada formula interest kat situ. So saya sebagai ahli fizik, saya study the equation, saya buang interest tu daripada equation tersebut. Dia jadi benda ganjil. Tak boleh nak kita pegang. Jadi formula tu tak sesuai. Dia kena ganti formula baru. Yang ini yang jadi masalah, iaitu yang ini bagi saya perlu somebody yang ulama yang mempunyai ilmu yang cukup untuk buat ijtihad. Saya boleh cadang, tapi saya ni somebody untuk yang ada ilmu agama yang cukup untuk mengatakan sama ada saya buat tu betul atau tidak. Dan dia mesti faham apa yang dimaksudkan dengan monetary system. Yang itu yang saya sekarang ni menjadi masalah. Saya tak ada orang yang saya boleh rujuk yang ini. Saya tak cuba kontak kawan-kawan saya dekat Amerika, dekat Europe apa semua. Tapi kebanyakan mereka kata, we are also waiting for you to say something about it. to write something so that we can comment. Alamak, masing-masing duk tunggu kita duk tunggu dia. Jadi itulah dia yang masalahnya. Minta maaf lah, negatif sikit presentation hari ni. Because memang I'm having a problem masih. Prof, kalau saya boleh suggest something to solve that problem, how the Islamic banking ataupun Islamic finance develop in Malaysia from yang nampak sangat from 83 lah kan, 82, 83, pasal 83 Bank Islam start, and so they started, I think everything before that lah, 82 is the combination of the experience, the people in the industry and the ulama. I still remember the first Bank Islam managing director, Dato' Halim Ismail. Kenal lah, insyaAllah kenal. Yeah. He told me, if not because of I was CEO of Bank Bumiputra, I wouldn't be able to start and run Bank Islam. Padahal Bank Bumiputra itu ialah bank riba masa tu, kan. Jadi pengalaman dia di situ, di Bank Bumiputra tu, dia bawa, dan juga pengalaman orang-orang lain yang dalam banking system, kemudian dicampur pula dengan, ditukuk dengan pengetahuan agama dari segi muamalat oleh ahli-ahli agama kita, agamawan kita yang terpilih. Bukan semua kerana dia orang ada specialize. Jadi bila mereka bertemu dan sebagainya, itu menjadikan ada yang macam kita kata umara dan ulama ini practitioner dan juga orang-orang agama ni, they come out dengan, from time to time they come out dengan new fatwa dan sebagainya. Dan itu sebabnya kita dah ada banyak perkara yang boleh dibuat di Malaysia ni. So probably Prof kena come out dengan that kind of committee lah,
one of the person yang mungkin Prof nak cakap ialah Prof Aslam. Yes, thank you. Actually, frankly, I'm now thinking of the governor of Bank Negara, that lady. I have contact dengan dia, so I think I'll get contact dengan dia, tanya dia bagaimana Malaysia nak print duit tu, what make decision, siapa yang buat decision. And then I might also need to contact beberapa negara punya bank, dia punya bank negara mereka supaya they can give me a view. Adakah mereka mengikut apa yang dicadangkan oleh IMF dan juga World Bank dalam untuk mencetak duit. Memang kita tahu cara nak mencetak duit yang paling mudah sekali ialah bila duit tu dah habis ataupun dah tak elok, dah tak boleh pakai, baru kita cetak. Tapi now the question is, when you want to cetak the first time, what make you cetak that amount? Adakah ekonomi saja ataupun benda-benda lain? Dan apakah dia yang menyebabkan pencetakan tersebut dari segi Islamically? Anda nak kata Islamically tu yang berat sekarang ni, yang having problem. Wallahualam. Tapi memang itulah, I need to get the right people, because I don't want nanti advice yang I got the wrong one. Because sekarang ni ramai orang yang mengaku tapi bila tanya penuh ke jadi bank negara macam ni, mungkin jumpa dengan Zeti ke, tembakan dia. InsyaAllah. So memang berat lah. Kerja ni berat sebenarnya. Wallahualam. Thank you everybody for giving input, and so Cik Wan Jasimah, goal tu tak cukup. Itu baru, itu jauh lagi. Masih jauh lagi. So we need to go think more deeper than that. So terima kasih everybody for bringing good input to me, and I will try to digest and do the best. And I think recommendation berjumpa dengan tu orang yang tertentu tu penting. I will try to do that insyaAllah. Okay, Sazwani. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian pada malam ini tentang sains sistem keuangan Islam. Betul lah, kita memerlukan lebih ramai lagi pakar-pakar daripada teknikal dan juga daripada agama lah, sebab kita nak stand on syariah kan. So saya rasa kita boleh apply lah benda ni. Memang betul lah, bila ada discussion macam ni, kita bertukar petangan macam ni, kita nampak lah apa yang kurang dan apa yang boleh kita implement dalam sesebuah negara untuk finance ni. Jadi saya rasa kena bengkelkan. Okay. Tuan Haji Ghazali boleh be one of the trainer lah for I think orang engineering masuk dalam ni kan. Macam saya pun tadi bila dengar Prof cerita tu, ada term-term yang kita baru dengar lah. Biasanya kita tak expose pada ni, tapi bila kita dengar, oh sukut ni macam ni, oh ada UT yang macam ni, macam tu. Okay, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja usrah iman kita pada malam ini. Semoga memberi manfaat kepada semua insyaAllah. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim.